Yang ni Allah SWT terima apa kehendak kita. Tidak semesti sembahyang hajat. Sembahyang malam kita rajin sembahyang. Orang yang rajin sembahyang ni maknanya sembahyang dia tu boleh mencegah daripada nafs tadi, nafsu dia ammarah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni boleh mencegah daripada fahsya' dan munkar. Yang menyuruh melakukan fahsya' dan munkar tu kan dia nafsu. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu ni sangat suka suruh orang buat perkara yang jahat. Sembahyang tu akan mencegah. Yang ni Nabi SAW bagi penawar tu memang sesuai. Nafsu ubat dia ke dia? Sembahyang. Nafsu suruh benda jahat, sembahyang mencegah benda jahat. Dia mana sekira dia ambil kira sebab musabab. Maknanya kita kalau nak dapat sesuatu ni kena ambil kira sebab musabab selain daripada doa. Selain daripada doa kena ambil kira. Jangan tidak ambil kira sebab musabab. Sebab musabab ni kalau rajin boleh lah, kalau malas tak boleh. Tu hukum sebab musabab tu kena ambil kira. Tak apalah. Ini semua menunjukkan sembahyang malam berlaku. Sembahyang malam. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik berhubung dengan ayat tatajafa junubuhum. Anas kata mereka berjaga pada waktu antara maghrib dan isyak, duduk sembahyang. Jadi apa makna berjaga waktu antara sembahyang maghrib dengan isyak ni? Kita tidak berapa nampak dalam suasana kita ni. Sebab kita sembahyang maghrib sembahyang maghrib biasalah kita kata. Kalau hak sembahyang sunat gapo tu lambat lah. Kau lambat sembahyang maghrib. Lepas tu metai lepas pada tu masuk isyak. Nak dah tidur apa masa tu nya? Kita kata dalam keadaan cerah lah ni, dengan lampu penuh masjid, kita tak apa nampak. Tapi kita kena tengok latar belakang dia ni. Latar belakangnya masa Nabi SAW dulu lepas sembahyang maghrib gelap dah lah. Muka lampu ke apa tidak sekolah ni. Seperkara yang keduanya Nabi SAW nak dapat fadilat sembahyang isyak tu lewat, dia pelewat sembahyang isyak tu. Ada kalanya sampai pukul, kita katalah pukul 10, pukul 11 tengah malam. Kepada orang yang sudah penat sepanjang hari dia buat kerja, dalam masa tu duduk menunggu tu ngantuk katlah. Dalam masa menunggu nak sembahyang isyak tu dia buat ke dia? Dia sembahyang. Tentu apabila sembahyang ni tak boleh lah tidur. Itu maksud enggan. Kalau nak kiranya kalau duduk di rumah dia tidur dah. Pada masa tu. Pada masa tu lepas pada sembahyang isyak tu tak boleh dah nak tidur. Sebab isyak masuk awal juga. Tapi kalau kita sembahyang lewat seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, maka boleh berlaku lah ni. Baru nampak. Kalau tidak kita tak nampak. Bapa ya siapa sebut gitu mo nah. Bangun sembahyang tu pada masa tu. Tidak ke masa tu sempit, meta aja. Orang kita pun duduk bila-bila duduk dengar nak tunggu sembahyang isyak tu kan. Ngaji. Tempat kita ni kan adalah majlis ilmu sikit. Bila-bila sementara nak tunggu. Lepas tu balik kan. Itu kalau sembahyang isyak dikerjakan di awal waktu cepat. Tapi sembahyang isyak ni semua ulama kata hak lebih afdalnya sembahyang lewat. Tak kira Syafi'i siapa. Syafi'i ambil berat benar tentang sembahyang awal waktu ni, Syafi'i lah nombor satu sekali. Tapi sembahyang isyak dia kata ada. Sembahyang isyak lebih lewat. Tidak lebih awal. Boleh nak buat awal tu suku, tapi hak lebih afdal. Dia pun kata, apatah lagi orang lain. Orang lain kan lebih lagi. Sembahyang antara maghrib dan isyak, yusallun, mereka bersembahyang. Perawi berkata, perawi kata wa kana al-Hasan Basri, dia kata qiyamul lail. Hak ni bukan sembahyang antara maghrib dan isyak, tapi qiyamul lail tengah malam ni, hak ni tengah malam. Bila tidur, sebab pada antara maghrib dan isyak tu orang tak tidur pada masa tu. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Madaji' ni tempat tidur masing-masing. Tempat tidur masing-masing rumah tu lah. Renggang. Maknanya mereka bangun pada waktu malam tu untuk bersemayang. Semayang ke dia kalau malam?
Bukannya semaya hak antara maghrib dengan isyak tu. Hak antara maghrib dengan isyak, orang tidak panggil qiyamul lail lagi hak tu. Yang kita duduk bercara ni qiyamul lail. Sebab itulah Imam Abu Dawud hari ni dia mari pendapat Hasan Basri sekali. Hak zaman Nabi dulu nak ayat dia sesuai pada masa tu. Tatajafa junubuhum anil madaji' ni tempat tidur masing-masing lah. Boleh jadi pakat berselerok dalam masjid tu tidur. Tapi demon ni tak tidur. Masing-masing duduk semaya. Itu sesuai juga. Hak kemudian ni, kalau kita kata orang semaya isyak awal, lepas tu dia akan tidur lah balik. Apabila dia bangun tengah malam, termasuk dalam ayat ni juga. Termasuk juga. Iaitu bangun untuk semaya malam. Inilah sifat ahli syurga yang disebutkan dalam Quran, yang Allah SWT kasih kepada mereka. Tengah malam dia bangun. Bangun apa dia? Doa. Bangun doa ke dia? Beribadat. Dalam keadaan takut. Beribadat tu apa? Dalam keadaan takut Tuhan. Antara takut dan harap. Dia ada tu. Takut sangat pun tak boleh juga. Harap sangat pun tak boleh juga. Harap sangat ni tak apalah, kita tak aja tinggal semaya, tak apalah. Harap sangat. Yakin sangat, tak tahu lagi setara mana sebenarnya kita buat tu. Takut sangat ni, buat ada pun takut semacam. Tak jadi kerja buat lain, takut semacam. Tak boleh. Imam Ghazali kata, hak pendapat dia tu molek sangat. Dia kata semasa kita hidup biasa ni, kita kena lebih banyak takut kepada Allah, kena lebih berat khauf kepada Allah. Tetapi dekat kita nak mati, kata dia, kita kena lebih berat harap kepada Allah, raja kena lebih kepada Allah. Molek. Kata-kata yang hikmat, kita kata, yang nilainya emas. Pada ketika nak mati tu, kita nak agak dia dah harap, kena harap ke Tuhan. Tuhan yang selama ni kita sembah, kita duduk doa dia, dengan dia tu, minta dengan dia tu, itulah masa nak harap. Kena lebih banyak harap, jangan lebih banyak takut pada ketika tu. Hak takut ni semasa hak segar, semasa biasa, hak tu hak lebih banyak. Jadi orang ni bangun, pok-pok ni bangun tengah malam ni, begitulah perasaan dia, antara takut dan harap. Bercampur dua tu. Bercampur dua tu. Tidak kata takut saja, tidak kata harap saja. Lepas tu sifat dia apa dia lagi? Sebahagian. Mimma. Min itu min litab'id. Mana sebahagian, bukan semua. Sebahagian daripada hak kami bui sebagai rezeki itu dia belanjakan. Itu mana sifat orang yang mulia, ahli syurga. Imam Abu Dawud mari sini dalam bab semaya malam. Ada ayatnya hak lebih sesuainya semaya malam. Hak ni dia ada ayat tu lebih sesuainya semaya malam, walaupun asal dianya berkenaan dengan hak semaya antara maghrib dengan isyak. Sebab pada waktu tu pun boleh berlaku juga tidur, hak zaman Nabi tu. Tetapi hak kemudian mungkin tidak begitu. Bila tidak begitu, tak ada dah. Hak ni tak kena dah. Kena juga. Ayat ni termasuk belaka lah. Tidak kata untuk semaya antara maghrib dan isyak saja. Bahkan kalau nak kira lebih sesuainya, lebih sesuai dengan untuk orang-orang lain lah, lebih sesuai waktu malam, lebih sesuai. Kalau nak pakai lebih umum lagi, ayat ini boleh pakai juga lebih umum lagi untuk semua semaya. Semaya 5 waktu. Maknanya orang ni orang semaya, tak tinggal semaya. Kalau dia tidur pun dia akan bangun. Dia tidak kata tidur, tidurlah, Zuhur ni biar masuk asar apa, tidak gitu. Tak semaya zuhur lagi ni, sikit lagi masuk asar, dia akan bangun, tinggal walaupun nak tidur lah. Boleh juga. Dengan perasaan apa? Takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih umum lagi. Tetapi hak asal dianya antara maghrib dan isyak. Luas sikit untuk semaya malam, luas lagi untuk semaya 5 waktu. Boleh berlaku. Walaupun adalah darjat masing-masing itu tidak sama, tentunya tidak sama. Lepas tu riwayat daripada Anas lagi berhubung dengan firman Allah ni, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu pada sedikit waktu malam